Wajah pula ialah untuk menjadikan wanita lebih berani tampil untuk meluahkan apa sebenarnya yang terjadi kepada diri mereka, khususnya apabila mereka menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Jadi untuk berbicara mengenai skuad wajah, hari ini kita ada skuad wajah kebangsaan 2022 Prihatin Rakyat bersama dengan saya pastinya Yang Berhormat Datuk Seri Rina Mohamed Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syafiqah. Satu nafas lega sebenarnya apabila RUU anti gangguan seksual itu diluluskan. Alhamdulillah. Sebab itu merupakan satu kata trauma sebenarnya untuk wanita. Sebab bila gangguan seksual ni sama ada dari segi fizikal ataupun dari segi kata-kata. Tapi kini satu lagi masalah yang sentiasa membelenggu wanita, khususnya para isteri apabila mereka didera mentally, physically. Jadi syukur Alhamdulillah kita ada skuad wajah sekarang ini. Tapi kepada mereka yang belum mengenali skuad wajah, Datuk Seri, apakah sebenarnya skuad wajah dan bagaimana sebenarnya terbentuk skuad wajah ini? Skuad wajah ini adalah merupakan skuad wanita anti jenayah dan kita pendekkan jadi wajah. Wajah juga bermaksud wanita berjaya. Bila kita melihat keadaan yang berlaku dalam negara kita sewaktu pandemik COVID-19, kita lihat ada juga kemurungan yang berlaku kepada wanita-wanita yang didera dan sebagainya. Tapi kadang-kadang mereka tak tahu nak luahkan kepada siapa. Kita kena ingat apabila berlaku sesuatu perkara sebenarnya, penderaan dia berlaku ada beberapa kategori. Penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan dari segi keuangan, penderaan sosial dan sebagainya. Bila ia berlaku, dia pertama bila nak bercerita dengan orang tu bukan semua orang nak bercerita, satu. Yang kedua dia rasa malu dan segan. Yang ketiga dia nak menjaga aib keluarga dan sebagainya. Tapi akhirnya dia sendiri yang mendapat kesan-kesan negatif bila dia pendam dan sebagainya. Dan orang yang paling rapat yang akan biasanya akan dia meluahkan cerita orang di sekeliling. Kerana itu bila kita menubuhkan skuad wajah ini, sebab kita nak empower wanita ni, komuniti wanita di peringkat komuniti, di peringkat keluarga, kerana mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita yang juga terlibat dalam isu-isu yang sebegini. Jadi nak cerita kepada siapa? Katalah dia cerita kepada kakak dia, bagaimana kita nak react? Bagaimana kita nak mententeramkan mereka? Bagaimana caranya itu? Jadi melalui skuad wajah ini yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita telah pun mengumumkan tentang penubuhan skuad wajah ini. Jadi kita telah lancarkan pada Oktober 2021 Jadi bila kita lihat ini adalah merupakan satu ilmu advokasi pengetahuan yang kita nak berikan kepada wanita-wanita yang ada di akar umbi, di lapangan, di rumah dan sebagainya. Jadi kalau berlaku sesuatu isu yang berkenaan, jadi they know how to react, macam mana nak menenteramkan. Kita tak tahu sebenarnya dalam sesi-sesi yang banyak yang telah pun dilaksanakan oleh skuad wajah, kita berjaya untuk menyelamatkan sampai nyawa seseorang pun sebenarnya. Betul. Saya setuju dengan apa yang Datuk Seri katakan tadi. Kadang-kadang kalau kita nak luahkan kepada orang terdekat ataupun kawan-kawan ataupun keluarga, kita takut nanti dia backfire pula pada kita. Betul. Lain pula nasihat dia. Dia bukan selesaikan masalah, dia akan timbul masalah lain. Sebab itulah datangnya skuad wajah ini. Kan kita difahamkan skuad wajah ini ada modulnya. Mereka juga diajar sebelum untuk dibawa ke lapangan. Okey, setakat ini bagaimana pelibatan dalam skuad wajah ini dan juga impaknya kepada masyarakat? Alhamdulillah, setakat ini kita telah pun menerima penyertaan sebanyak 326,500 orang. Dan yang menariknya lebih daripada 18% tu daripada lelaki. Sebenarnya kita nak fokus pada wanita ni. Tapi ialah bila permohonan itu diterima bahawa kami juga ada ahli keluarga yang mempunyai isu-isu sebegini, mungkin sebagai seorang abang nak melindungi adik dan sebagainya daripada komuniti, dan ada juga antara mereka yang kata kami juga didera. Kita bila cakap pasal penderaan rumah tangga ni selalu fokus pada wanita. Tapi rupanya ada lelaki. Ada juga kita dah mengadakan beberapa bengkel. Dia kalau seorang-seorang tu dia kurang sikit nak bercakap, tapi bila ada sekumpulan lelaki yang bila kita mengadakan bengkel dan sebagainya, mereka meluahkan. Cuma tak disuarakan secara meluas. Tapi jadi kita terimalah. Jadi banyak kes-kes yang bila kita nampak, yang pertama kesedaran. Yang kedua, bila mereka macam saya katakan tadi, mereka bukan saja nak membantu yang lain, tapi ada juga di antara ahli skuad wajah tu juga adalah mangsa sebenarnya. Jadi sekurang-kurangnya bila dia
menghadiri program kita khusus bengkel yang kita berikan, dia tahu bagaimana untuk dia membantu diri dia. Betul. Ya, so ada juga beberapa cerita yang dikisahkan ya, di mana ada wanita yang hampir-hampir nak membunuh diri. Ya, dari ahli keluarga itu menghubungi ahli skot wajah dan melalui ketika itu melalui panggilan telefon pun ya, dia melalui panggilan telefon sebelum dia sampai ke rumah tu berjaya untuk menenangkan wanita ini. Wanita ni anak 2 yang mungkin tak tahan. Kita tak boleh, setiap orang bila dia menghadapi dugaan dan cabaran dia tak sama. Kita tak boleh cakap you patut buat A, B, C. Berbeza-beza. Ya, setiap orang berbeza-beza. Jadi itu alhamdulillah dapat menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Jadi ini yang kita rasa yang apa yang skot wajah lakukan itu telah memberi impak yang baik kepada masyarakat. Ada banyak lagi kes-kes ya yang daripada yang ada juga seorang anak yang dia wanita muda, dia tak ada keluarga yang didera dan sebagainya, di mana kita membantu dia cara nak membuat laporan polis dan sebagainya, dan kita selamatkan, letakkan dia di tempat perlindungan yang selamat. Jadi ini banyak perkara-perkara is reality ya, sebab itu kita mengadakan skot wajah ni supaya kita nak bantu empower wanita-wanita yang ada di lapangan supaya kita dapat membantu wanita-wanita yang lain. Betul. Setuju dengan apa Datuk Seri katakan tadi, bila wanita yang pernah terlibat dalam kes keganasan rumah tangga, dia tahu sebenarnya bagaimana nak menasihati, seperti contoh Datuk Seri katakan tadi, bagaimana nak buat laporan polis. Mungkin ada wanita kena keganasan rumah tangga, nak keluar daripada rumah saja begitu-begitu tak boleh, takut nanti dia jatuh nusyus pula. Jadi kita ada cara. Jadi wanita yang pernah mengalami tahu bagaimana nak guide wanita-wanita. Jadi itu sebenarnya yang menarik mengenai skuad wajah ini untuk perempuan di luar sana. Baik, selain daripada itu, apa sebenarnya pencapaian skuad wajah setakat ini? Jadi kalau kita lihat skuad wajah ini, selain daripada penerimaan yang baik daripada kalangan masyarakat, kita ada 326,500 orang yang telah mendaftar. Jadi bengkel ini dibuat secara berkala ni sebab permintaan ya. Jadi kita buat secara berkala dalam masa yang sama advokasi yang kita berikan tadi, dan kita melihat dia juga membantu wanita dari segi kepimpinan. Kan dia bukan saja dari segi tapi kita membantu wanita dari segi kepimpinan bila dia ada juga mangsa-mangsa itu berkongsi pengalaman. Dia bukan saja mangsa yang telah selamat itu berkongsi pengalaman kepada wanita yang lain. Jadi daripada sebelum ni dia agak takut-takut, dia agak rasa kadang-kadang dia rasa macam dia kena ni satu ketidakadilan pada kadang-kadang betul. Tapi bila dia dah bangkit tu, dia menjadi lebih berani. Setuju. Dia lebih berkeyakinan. Betul. Dan akhirnya kita dapat melahirkan lebih ramai pemimpin wanita juga. So daripada situ ada sikap kepimpinan dan keyakinan diri kepada mangsa tersebut. Jadi bukan saja mangsa, kadang-kadang anak-anak juga yang terlibat. Jadi kita di peringkat kementerian ni kita melihat cara penyelesaian yang lebih holistik. Dia bukan sekadar jenayah penderaan kepada anak-anak dari segi pembangunan emosi dia, dari segi empati dia, dan kita juga membantu masyarakat supaya apabila berlaku perkara ini bagaimana untuk mereka sama-sama membantu dan memberi peluang. Kadang-kadang kita tidak perlu untuk menghukum seseorang. Betul. Jadi kata kuncinya woman empowerment tu. Empowerment tu paling penting. Kalau satu wanita jatuh, bagaimana kita nak membangkitkan wanita itu. Bukan saja dari sudut sokongan mental, fizikal, tapi macam mana dari segi keuangan itu. Betul. Sebab nanti dah hidup seorang, kalau ada anak lagi. So jadi daripada program ni juga macam saya katakan tadi, kita bukan melihat kepada satu sudut saja, tapi dari segi pembangunan holistik. Katakan tadi perlindungan tempat yang selamat untuk mereka. Lepas tu kita lihat ada antara mereka sebenarnya apabila dia tinggal seorang, hidup mesti diteruskan. Pendapatan perlu ada. Kita tak boleh kata tak ada, tak. Jadi program-program di bawah JPW juga, Jabatan Pembangunan Wanita, yang membantu wanita-wanita melalui program Wanita Bangkit. Yang kalau mereka perlukan pekerjaan, kita boleh salurkan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka. Jika mereka nak mengadakan, nak jadi usahawan atau mungkin ada anak kecil di rumah, nak meniaga, jadi itu juga kita berikan bimbingan daripada JPW bersama dengan rakan-rakan
strategik kita pada syarikat-syarikat swasta, syarikat-syarikat korporat, daripada NGO-NGO yang mungkin nak berniaga, jadi nak tak boleh nak keluar daripada rumah. Kita digitalkan, kita bantu bagaimana mereka boleh berniaga secara atas talian. Jadi dia bukan hanya satu perkara lepas tu one off, tak. Ya, jadi banyak isu. Jadi sebab itu di peringkat kementerian kita rasa kita tak boleh nak bergerak seorang. We have to do it together sebagai satu keluarga Malaysia. Jadi untuk kita sama-sama membantu dan kita nak jadikan rakyat keluarga Malaysia ini keluarga yang sejahtera. Jadi untuk meneruskan hasrat mulia inilah adanya skuad wajah ini, dan saya difahamkan pada 11 September ini akan diadakan program skuad wajah kebangsaan 2022 Prihatin Rakyat. Program ini mengenai apa, YB? Okey, alhamdulillah kita namakan ni Prihatin Rakyat sebab apa yang kita buat ini menunjukkan kerana kita prihatin dan apa yang terjadi. Ini isu benar, isu yang melanda rakyat. Jadi dalam masa yang sama bukan daripada kementerian tapi ahli skuad wajah ni juga yang bersikap prihatin untuk membantu yang lain. Selain kita dah daripada Oktober tahun lepas 2021 ni dah hampir setahun. Jadi ada penambahbaikan yang kita adakan, ada modul yang kedua untuk menambah dari segi kekuatan pemekasaan ahli skuad wajah. Jadi ini kali pertama kita kumpulkan mereka dalam satu program Perhimpunan Skuad Wajah Kebangsaan 2022 yang mana insya-Allah akan disertai lebih daripada 5,000. Kalau ikutkan ramai yang nak datang, saya nak jemput juga. Walaupun kita ada ni, kita nak jemput juga kepada mereka, kepada semua wanita untuk hadir beramai-ramai untuk mendapatkan ilmu dan di situ juga ada pelbagai program. Selain daripada itu kita ada perkhidmatan agensi kerajaan dan korporat dan kita ada juga barangan kraft dan gaya hidup, jualan makanan dan minuman. Ini daripada mereka yang kita bimbing. Antara mereka yang juga yang bersama dengan Jabatan Pembangunan Wanita dan bersama dengan Yayasan Kebajikan Negara daripada LPPKN ni, wanita-wanita yang mempunyai kisah hidup mereka yang tersendiri dan yang bangkit dan telah pun mengusahakan keusahawanan ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan. Jadi saya suka tu sebab usaha tu berterusan. Tidak mati di sana, boleh berkembang menjadi perniagaan, boleh berjumpa dengan rakan-rakan yang lain. Betul. Banyak benda sebenarnya yang boleh dilakukan bersama dengan skuad wajah ini sendiri. Kalau nak menyertainya bagaimana? Kalau nak menyertainya kita ada boleh imbas kod QR code yang ada di sini, kita akan paparkan nanti dan boleh juga kepada website JPW ada boleh untuk menyertai skuad wajah ini. Jadi kita terbuka kepada semua. Kita terbuka kepada semua asalkan berumur 18 tahun ke atas, rakyat Malaysia. Marilah kita sama-sama untuk membantu wanita yang lain khususnya. Tapi ada juga lelaki. Jadi saya tak nak terbuka. Saya tak nak sekatlah sebab demi untuk kesejahteraan. Alhamdulillah kita nampak dia juga mendatangkan kesedaran kepada kaum lelaki. Jadi kita sama-sama sebab kita nak membentuk keluarga. Keluarga ni terdiri juga lelaki dan wanita. Betul. Kita nak membentuk keluarga yang sihat, sejahtera. Kita perlukan kefahaman daripada semua. Kalau wanita aja yang buat tapi daripada pihak lelaki tak memahami dan tak mengetahuinya, jadi payah juga, kan? Jadi ini kalau anda boleh lihat di kaca TV anda, ini ialah QR code-nya. Kalau anda ingin menyertai skuad wajah, boleh scan saja QR code ini. Jadi begitu menarik sebenarnya dengan pelibatan lelaki juga ada. Sebab kadang-kadang kalau kita nak menasihati ni wanita ke wanita, kita lihat pada satu sudut saja. Jadi kalau kita ada lelaki, kita boleh dengar sudut pandang dia pula. Kenapa perkara itu boleh terjadi? Saya nak jemput juga Syafiqah untuk jadi ahli skuad wajah. Saya memang dah lama nak daftar sebenarnya. Saya berminat. Saya pun nak, kita pun yang mereka yang jadi ahli skuad wajah ni pelbagai kategori, bukan saja B40, M40, T20, doktor, pakar dan sebagainya. Ada ramai pensyarah, lecturer, ahli tokoh-tokoh korporat, mereka yang berjaya, usahawan-usahawan yang berjaya. Sebab dalam sesi mereka menjalankan perniagaan mereka juga ada di antara kalangan mungkin pekerja, mungkin daripada kalangan stokis mereka yang juga mengalami perkara begitu. Jadi
it's a good untuk kita sama-sama. Ni wanita ni kena sama-sama supaya kita dapat turun bersama-sama untuk menyampaikan maklumat dan kefahaman ini kepada mereka. Okay. Sedikit harapan daripada Datuk Seri untuk program yang akan berlangsung pada 11 September dan juga secara keseluruhan mengenai skot wajah ini. Saya nak jemput kepada semua. Dia terbuka. Datang di MyApps Serdang bermula daripada jam 8 pagi sehingga 5 petang. Jadi kepada semua rakyat Malaysia saya buka jangan kata kepada wanita, khusus pada wanita, tapi kita buka kepada semua rakyat Malaysia untuk datang dan lihat sendiri mungkin ada program-program yang boleh memberi manfaat kepada kita semua. Jadi untuk datang dan lihat kita ada banyak pelbagai aktiviti dan saya amat berharap melalui pelaksanaan skot wajah ini kita dapat membantu membenteras kes jenayah dan juga penderaan kepada kanak-kanak dan wanita khususnya. Jadi we have to empower wanita yang ada, masyarakat yang ada sebab mereka lah yang akan jadi mata dan telinga. Sebab bila perkara ini berlaku, orang yang paling dekat yang akan ketahui. Sebelum aduan mungkin dibawa kepada pihak yang selanjutnya, sekurang-kurangnya bila kita berada berhampiran dengan mereka ini, sebagai orang yang pertama, orang yang dirujuk, kita dapat membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Betul, saya setuju. Wanita untuk disayangi, bukan untuk disakiti, bukan untuk dilukai. Jadi kepada wanita di luar sana yang mungkin dalam keadaan seperti mana yang Datuk Seri katakan tadi, ada terlibat dalam kekerasan rumah tangga, boleh terus saja menghubungi skot wajah dan juga sama-sama menyertai skot wajah ini. Kita pun ada talian kasih 15999. Terbuka juga untuk lelaki pun boleh. Kalau ada pun terlibat dalam keadaan seperti ini. Betul. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kerana sudi bersama dengan kita untuk